Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Kami di sini nak buat test. Double menton. Chomel. I'm watching you. Hai, saudara. Adik sayang Mama tak? Iya. Adik tengok tak YouTube Mama? Adik tengok tak YouTube Mama? Semua ya jadi boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Biarlah lengan orang ternaik sikit pun dia nak betulkan. Budak ni. Betul ke tengok YouTube Mama? Betul? Bila masa pula kamu tengok YouTube? Bila masa kamu tengok YouTube? Handphone pun tak ada.
tak sempat nak filmkan diorang makan. Sebabnya dah aku kena pangku budak ni. Budak ni dia menghabiskan semua dalam pinggan aku. Ni budak tembam ni. So itulah dia resepi malam ni. Memang licin selicin-licinnya. Tapi sedap. Tapi sedap. Slogan les gros doigts. Fais exprès, Lily. C'est ça. En fait, ça veut dire pas bon ça. Kenyang? Habiskan semua tu. Kenyang ke? Ya. Double menton. Cherche le chocolat. Comel? Comel? I see you. C'est quoi? Non, I on you. Elle est trop occupée à maman. On veut faire des choses à maman. Voilà. Mais c'est populaire que ça ou quoi? Alors, Watani. J'imagine ça à 3 ans, elle pourra souffler ses bougies. Abang devine Anna, elle est née quand? Sebelum kita teruskan soalan yang seterusnya, bagi anda yang tercari-cari lip matte yang tahan lama, lip matte yang tidak mengeringkan bibir tapi dia tahan lama, lip matte yang mudah solat, maknanya dia tahan lama tapi kita wipe macam tu je dia dah hilang, dia tak keringkan bibir kita. Saya ada lip matte yang terbaik untuk anda. Ada 6 color yang anda boleh pilih dan sekarang ni ada promotion. Anda boleh lihat di post saya sekejap lagi. Okay, from Mac June. What is your family's favorite Malay dish? I must say it's what else if it's not my nasi ayam madu Paris, my honey chicken rice. Tapi aku tak boleh lah nak masak selalu sebab diorang ni tak suka sangat makan nasi every day. So like once every 2 weeks tu, it's fine. Tu Malay dish is my chicken rice. Yeah, because it's not spicy or the chili sauce you can add it separately. So yeah, they love it. Daripada Ibrahim Marsila, raya tahun ni akak balik Malaysia tak? Tahun depan you mean 2021. Moga-moga COVID dah lesap, dah hilang. Moga-moga business back to normal. Moga-moga pendapatan kami berlipat ganda yang membolehkan kami balik Malaysia dan moga-moga sempadan Malaysia pun telah dibuka. So semua tak boleh nak beritahu, tak boleh nak cakap sebab kita serahkan semua pada Allah. Kalau Allah kata ada peluang balik Malaysia tu baliklah. Kalau ada peluang baliklah. Peluang maksudnya sempadan dibuka, peluang maksudnya bajet ada sebab lepas COVID ni bisnes teruk langsung merundum kan. So by the time nak dapatkan duit balik tu perlukan masa juga. So it all depends. Ada rezeki adalah semua serah pada Allah. Daripada Siti Zati 4634. Waalaikumsalam. Pasal berhijrah ke Paris ni, akak dah pernah cerita dalam one of my video, tapi ni dah aku ceritakan sedikit sebanyak. Berpindah ke Paris tu sebab berkahwin dengan suamiku. Dulu dah aku kerja di bank, berkenalan dengan suamiku dia through online. Dia masa tu dia mencari supplier daripada Asia untuk CD atau DVD sebab dia punya kerja video producer, dia perlukan a lot of CD dan DVD. Jadi dia pergi pada random chat tanya do you know someone, macam itulah, something like that. Dan daripada situ dia kata no, I'm working in a bank. So in the end daripada situ berkenalan dan within 1 year kami bernikah. Dan itulah ceritanya. Kami bernikah biasa-biasa saja, tidak ada grand, tak ada apa. Nikah di Jawi dengan my father. Lepas tu terus fly ke Paris. 6 months afterwards balik Malaysia untuk buat kenduri kesyukuran saja. Masa tu dah pregnant 5 months. Jadi tiada pakaian yang grand-grand, tiada makeup yang grand-grand. No, kami buat perkahwinan secara simple sahaja. So itulah sedikit sebanyak cerita mengenai macam mana dah aku boleh sampai di negara ini. Waalaikumsalam Suraya Wazir. Terima kasih atas sokongan tengok video di YouTube channel saya. Dan Alhamdulillah anak-anak semua pandai cakap Melayu. Macam dengar suara Syifa. Sebab dia kat bilik sebelah aja.
Alhamdulillah anak-anak semua tahu cakap Melayu sebab kami sangat rapat dengan keluarga di Malaysia dan kami selalu balik Malaysia dan kami keluarga Malaysia selalu datang sini dan kami selalu berhubung melalui social media dan kami selalu berhubung melalui WhatsApp. Jadi anak-anak tahu cakap Melayu dan ya begitu. Daripada Zulkifli Osman Bashar. Terima kasih Zul atas sokongan dan terima kasih doakan akak sekeluarga dan akak doakan agar Zul dipermudahkan segala urusan harian kerana atas hati yang baik mendoakan kami semua dan support kami di sini. Terima kasih. Daripada Mida93 Ruth, you don't mind kan different races follow everything you posted all about your life. Or you are so determined with whom. I am jenis open. Cuma mungkin bila dah aku cakap pasal agama tu, I hope other races tak terasa. Sebab bila dah aku contohnya contoh dah aku bagi. Contohnya dah aku tidak menyokong kaum sejenis ke macam tu. Itu dah aku refer kepada orang yang seugama dengan daku. Orang agama lain, diorang nak buat apa pun, itu adalah di luar bidang kuasaku sebab itu adalah choice mereka sendiri. Jadi bila dah aku bercakap tu, dah aku tidak bercakap tentang agama yang lain. Dah aku bercerita tentang orang-orang yang seugama denganku. Dah aku ada ramai kawan yang daripada other races. Jadi dah aku tahu mana yang sensitif, mana yang tak sensitif. Tapi mungkin ada kalanya ada yang percakapan tu orang ingat dah aku racist dengan orang lain. No. Sebab dah aku ada je kawan Chinese, Indian, dulu dah aku pernah kerja bank, bermacam multiracial punya orang. So no, I don't mind. And I do follow juga Instagram ke Facebook ke YouTube ke orang-orang yang bukan daripada orang-orang yang lain daripada raceku. Sebab I love to follow berkawan dengan orang yang memberi kebaikan tak kira apa agama mereka, orang yang tidak mempengaruhi cara aku berfikir, orang yang menghormati cara aku berfikir. Sebab when you respect me, I will respect you. Macam itulah. So kita berkawan kena tak kira bangsa lah, asalkan kita ingat mana kita where is the limit. So I don't mind really. Ini daripada Merak Licious. Dah aku ada balas tadi dekat komen tu. Waalaikumsalam. Tak rindu ke kerja bank kak? Oh tidak. Dah aku tak rindu. Dah aku enjoy kerja sendiri. I don't enjoy kerja dengan orang. So sekarang ni prefer kerja sendirilah. Kerja dengan orang ni kena marah lah. Ada yang tak puas hati. Lepas tu ada geng membawang. Baiklah aku kerja sendiri. Kerja office ni no. Sorry, minta maaf. No way. Okay, self-reflection. Hari Christmas keluarga Nur ikut meraihkan bersama mertua tak? Sebab saya biasa lihat. Okay. Pada saya, Islam itu mudah. Ianya depends pada niat you celebrate untuk apa. Macam kita orang, basically orang-orang kat sini mereka adalah berfikiran bebas. Christmas itu hanyalah satu celebration yang untuk meraihkan bersama keluarga, untuk makan besar, untuk bagi hadiah pada budak-budak dan bagi hadiah pada keluarga. Ia tiada kena-mengena langsung dengan agama kerana orang sini tidak percaya kepada Tuhan. Jadi adakah sambut Christmas itu membuatkan mereka percaya pada Tuhan? Tak, sebab kebanyakan orang putih tidak percaya pada Tuhan. Christmas itu hanyalah satu sambutan yang mengikut culture saja. So berbalik kepada soalan anda, begitu juga dengan mentuaku, mereka tidaklah percaya kepada Tuhan. Christmas itu hanyalah tradisi yang dibuat untuk merapatkan hubungan mereka dengan anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi rumah daku tak hias dengan Christmas tree sangat. Kalau ikut mood, Christmas tree tu untuk lampu-lampu mencantikkan, jelip lap-lip-lap. Tapi jarang buat lah, dan selalu kat rumah mentua. Jadi untuk menghormati mereka, ya, kami sambut dengan mereka, tapi sambutan tiada kena-mengena dengan agama. Ianya hanyalah untuk tradisi beramah mesra dengan mentua, supaya anak-anakku pun tahu sambutan tradisi di mana kita berkongsi hadiah, kita enjoy makan bersama-sama, dan ianya tiada kena-mengena dengan kepercayaan atau agama. Itu hanyalah macam mana nak cakap macam itulah nak cakap. Tapi daku kat rumah daku tak ada dah nak buat specially untuk tu, tidak. Daku kita orang hanya buat pergi rumah mentua untuk menjaga hati mereka, sebab kita kena respect juga perasaan orang lain, as long as dia tidak kita tidak lari daripada akidah kita dan kepercayaan kita.
Ya, itu adalah pendapat aku. Pendapat orang lain berbeza dengan daku. Bagi daku, Islam itu mudah. Apa di dalam hatiku ini yang it counts, bukan apa yang daku buat atau niat tu yang penting. Itu dah aku nak cakap. Waalaikumsalam Ensa. Terima kasih kerana subscribe pada channel akak. Terima kasih kerana menyokong juga. Terima kasih atas kata-kata yang baik, yang memberikan semangat. Kata-kata macam ni memberikan semangat untuk membaiki diri dengan lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Seorang budak lelaki yang ada masuk dalam wawancara TV 1 tahun lepas adalah anak tiriku. Anak tiriku yang bernama Elliot. Itu adalah anak tiriku. Anak tiriku yang nombor 2, hasil daripada perkahwinan suamiku yang terdahulu. Itu dia. Waalaikumsalam Zuraidah binti Isa. Banjaran Alps tu, dia dekat kawasan lain. Kami ni berdekatan dengan Paris. Paris tu dekat center. Banjaran tu kena drive dalam 8 jam kot, dia jauh sikit. Itu tempat orang main ski semualah. Itu jauh sikit. Dah lama kita tak pergi situ dulu. Anak kecil-kecil selalulah pergi ski kan. Ni tak ada. Dan bajet juga tidak ada. So one day kalau kita orang pergi ski ke, nanti dah aku akan buat video. Dulu ada buat video dulu tapi entah mana ada video tu kena cari juga. So kita orang bukan dekat situ, kita orang dekat center. Macam itulah. Daripada Sa'diah Hashim. Waalaikumsalam. Malaysia musim hujan. Kat sini dah start masuk musim sejuk. Semoga semoga yang mengalami masalah banjir itu harap keadaan tidaklah seteruk mana untuk anda, dan semoga Allah pemudahkan urusan anda kalau menimpa banjir itu di kawasan anda. Kat sini COVID menurun sikit, walaupun menurun ianya masih tinggi dia punya angka ya. Dan cara pemantauan kat sini tidak sama seperti di Malaysia. Pada pendapat saya ianya tidak cukup ketat, sebab orang putih ini dia mahu hak kebebasan. Ya. Orang putih ni nak hak kebebasan, tidak mahu sangat dikongkong. Jadi sekarang ni kami di dalam PKP. PKP ni tapi sekolah masih dibuka. Boleh keluar tapi kena perlu sama ada surat ataupun kita boleh buat online. Bila kalau polis tahan ke, tunjuk je macam tu. So far tak pernah kena tahan. Kalau kat Paris Center tu ialah kot ramai polis yang check kot. Other than that, kena pakai mask seperti biasalah, pakai mask bila hantar anak ke sekolah ke, pergi supermarket ke, pergi kedai ke. Restoran buat masa ni tutup, boleh take away saja. Ada kedai-kedai pun tidak boleh buka. Kedai-kedai untuk keperluan asas saja boleh buka. Rasanya tak lama lagi diorang akan habis kot PKP ni, wallahualam. Tapi kes dia kalau ikutkan percentage memang tinggi. Tapi itulah, setiap negara mempunyai cara mereka handle sendiri. Apa yang saya boleh kata, orang putih ni degil juga sebenarnya, dan mereka rasa mereka sangat tahu lebih daripada orang lain. So tak apalah, kita ikutkan sajalah di mana apa law kat negara tu kan, kita ikutkanlah saja walaupun kita tidak bersetuju. Hi again, Mac June. I remember your name. Ida, Adam dan Jit semua nampak tinggi ikut mom or dad. Kalau ikutkan orang French ni, mereka kalau compare dengan orang German, orang British, orang other European country macam Sweden ke bla-bla sana tu, orang French adalah antara orang rendah tapi tidak serendah macam orang Portugis ataupun orang Portugis paling rendah kot, I think. So my husband is 173 cm dulu. Kita makin tu makin bongkok kan. Me, I'm 168 cm. Apa yang dah aku boleh tengok, sebab laki aku tak ada adik-beradik lain, aku tak tahu kan. Apa yang dah aku boleh cakap, belah daku semuanya tinggi-tinggi adik-beradik kami. Kami ni consider Melayu yang tinggi dan besar, godang-godang. Contohnya adik-adikku semua tinggi-tinggi. Semua tinggi Adam tu lah. So I assume anak-anakku ni dia tinggi macam ikut belahku, tapi sebab dia bergabung dengan darah French, jadi tinggi dan macam tu. So Adam is about 183 cm. Daku 168. Ida is a bit taller than me. I think dia 170 cm kot Sida. Adam tadi 183, yes. Jade is tinggi juga, tapi nak kata tinggi sangat untuk orang kat sini, idok lah. Tapi boleh lah tinggi. Tapi Ida memang among the tallest yang dalam kelas ikut, I assume. Yeah. Okay, soalan daripada Anime Weird.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas doa. Adam dia ambil panggil foundation course dekat high school. Kalau kat sini ada foundation punya course selama 2 tahun. Lepas 2 tahun tu sambung ke big school. Untuk course yang dia ambil itu, contohnya macam Adam 2 tahun preparation class, lepas tu dia akan masuk, dia akan pilih sekolah macam engineering school 3 tahun, maknanya 5 tahun, 2 tahun and then 5 tahun. Akan tetapi Adam dalam proses nak tukar kos dan kita serahkan semuanya pada Allah. Kita boleh berdoa dan berdoa apa yang kita nak, tapi apa yang sebaliknya hanya Allah saja yang tahu perancangannya. Dan kalau Adam jadi engineer, jadilah engineer dia kalau Allah dah kata. Kalau bukan dia jadi engineer, bukanlah. Semuanya dah aku serah pada Allah. So kita tunggu dan lihat, asalkan dia mahu belajar, ada matlamat dalam hidup. For me it's fine. Tapi as a mother, aku akan terus mendoakan supaya dia menjadi seorang engineer. Serah pada Allah semuanya. Hello, I'm Ambroise, I'm 22 years old and I'm actually studying marketing in a business school in Paris. During my 3rd year of bachelor, I had the chance to go abroad, so I chose Hong Kong to make my exchange semester. It was quite a good experience because I managed to live abroad by myself and in a different culture. During those 4 months in Hong Kong, I had the chance to travel a lot in Asia, and it was so great for me because I discovered many countries as Philippines, Korea, Thailand, or even Indonesia. So it was quite cool for me to travel in a continent that I didn't know. Last year I had the chance to go to Malaysia for I think 2 or 3 weeks, and it was a quite good experience too, because I had the chance to go to many places in Malaysia, like Kuala Lumpur, the capital, and also Perhentian Island. Between Perhentian and Kuala Lumpur, I really prefer Perhentian because I'm quite used to big cities like Kuala Lumpur, so it's not really my big focus now, my hobby. So I really prefer a natural space like Perhentian Island that was quite tremendous with many great landscape. And there the weather was perfect, and we did a lot of snorkeling, swimming and hiking also. So it was quite cool to see many fishes that we don't have in France, and that it's so difficult to see in French. And we also managed to see some turtles, so it was really good. And the weather was always perfect there. If you have any more questions, please feel free to ask me in the comment below, and then maybe I will answer them in the next video. Thanks!